kita akan buat mini project hydrology menggunakan software HEC HMS. Pertama, kita tekan file, tekan new. Lepas tu kita namakan R catchment description, kita letak 25 ARI 3 hours dan create. Seperti yang anda lihat, kami telah create R catchment, kemudian tekan component dan tekan basin model component, tekan new dan namakan 25 ARI 3 hours. Description pun 25 ARI 3 hours dan tekan create. Kami telah create. Ini dia. Kemudian kita tekan button dekat sebelah search ni dan tekan pada Windows yang ada dekat sini ni. Tekan. Kemudian kita rename subbasin 1 kepada C1. Kita akan buat perkara ni sebanyak 4 kali untuk C1, C2 dan C3. Kemudian untuk yang keempat, kita akan create S1. Selepas create keempat-empat titik ni, kita akan tekan 1 dan saya bagi contoh. Tekan right click dan connect downstream kepada S1. Kita akan buat untuk C1, 2 dan 3. Sekarang tekan C1, bahagian area kita tulis 1.07. Lepas tu kita ke transform. Time concentration kita letak 0.34. Kemudian storage coefficient kita letak 0.57. Kita ke base flow. Initial discharge kita letak 0.09. Recession constant 1, ratio 0. Kemudian kita ke C2. Perkara yang sama pada bahagian base flow, tapi kita tukar initial discharge ke 0.1. Bahagian transform, time concentration 0.5. Storage coefficient pun 0.5. Kemudian bahagian loss. Untuk C1, 2 dan 3, initial loss 10.0, constant rate 3.0 dan impervious 30.0. Area untuk C2 0.76. Kemudian C3. Area untuk C3 0.85. Bahagian transform, time of concentration 0.6. Storage coefficient 0.5. Bahagian base flow, initial discharge 0.1. Recession constant 1 dan ratio 0. Okey, seterusnya meteorologic model. Okey.
lepas tu tekan 25 ARI 3 hours. Okey, lepas tu tekan option. Lepas tu total override tu tukarkan jadi no. Okey, sudah. Lepas tu tekan basin. Okey, tekan basin. Tekan basin. Lepas tu include su basin tu tukar kepada yes. Okey, sudah. Lepas tu seterusnya tekan control specification 25 ARI 3 hours. Okay, description start date tukar jadi 1 Disember 2022, start time jadikan kosong, end date 1 Disember 2022. Lepas tu end time jadikan 12. Okay, seterusnya tekan time series data, lepas tu tekan precipitation gags, lepas tu tekan gunung B. Tekan lagi sekali gunung B. Ya. Lepas tu start date dia sama 1 Disember 2022, start time kosong, lepas tu end date 1 Disember 2022, lepas tu end time 12. Okay. Lepas tu komponen komput. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi guest name, kita tukar start date 1 Desember 2022, start time kosong, end date 1 Desember 2022 dan end time 12. Seterusnya kita pergi komponen compute. Pas kita pergi komponen balik, kita pergi 1 Desember tu. Lepas tu kita masuk time window, kita masuk time series gauge. Time interval tu kita kasih masuk data 15 minit. Lepas tu kita pergi table. Oke, seterusnya kita masukkan datanya 1.4, 3.0, seterusnya 3.5, 4.0, 6.2, lepas tu 10.0, lepas tu kita masukkan 13.0, lepas tu kita masukkan 25.0, lepas tu kita masukkan 20.0, 15.0, kita masukkan 10.0, 6.5, lepas tu kita masukkan 4.3, lepas tu kita masukkan 2.3, lepas tu kita masukkan 1.5, 1.1 dan seterusnya kita masukkan 00 seterusnya. Oke. Assalamualaikum, saya akan teruskan untuk bahagian time series data. Oke, first kita tekan bahagian time series data dan masuk untuk gunung B. Pastikan gauge name adalah gunung B, sama juga dengan description. Data source adalah manual entry, units, incremental millimeters, dan time interval adalah 15 minit. Oke, lepas tu kita masuk bahagian untuk yang ni, pastikan start date 1 Disember 2022, start time pastikan setting macam ni, sama juga dengan end date dan juga end time. End time adalah jam 12. Oke, lepas tu kita terus masuk untuk bahagian keputusan. Yang pertama untuk simulation run, bahagian run 1. Oke, ini untuk global summary. Untuk global summary pastikan
volume units adalah mm, basin model, meteorologic model dan juga control specification adalah seperti yang tertera. Okey, untuk drainage area dan juga peak discharge kita ambil daripada soalan di mana C1 adalah 1.1, C3 0.8, C2 0.8 dan juga S1 2.7. Manakala untuk peak discharge pula C1 18.5, C3 14.8, C2 13.7 dan juga S1 47.0. Okey, lepas tu untuk bahagian calibration summary ni kita tidak perlu isi apa-apa. Dan kita teruskan untuk C1. Okay, kita tengok bahagian graf. Okay, untuk graf bahagian C1 dia macam ni. Dia ada run 1 elemen, C1 result precipitation dan seterusnya. Di sini ada summary table, ada time series table. Okey, yang ni kita buat pada yang awal-awal. Okey, saya teruskan untuk C2. Okey, untuk C2 kita tengok graf dia berbentuk macam ni lah. So, untuk C3 pula grafnya berbentuk macam ni. Dan yang terakhir untuk run 1 kita boleh lihat untuk S1 dia macam ni. Okey, dan seterusnya kita akan beralih kepada run 2. Kita tengok pada global summary. Dia sama juga, kita guna volume units dan pastikan drainage area dengan peak discharge sama seperti dalam soalan. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C1. Okey, dia punya graf macam ni. Manakala C2 dia macam ni. Untuk C3 pula graf dia macam ni. Okey, dan yang akhir sekali adalah untuk S1 bagi run kedua. Okey, dia macam ni. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.